Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya telah diberikan tugasan untuk subjek kali ini untuk membicarakan ataupun uh, berkongsi tentang home financing ataupun pinjaman perumahan, yang mana kita tahu ada ramai yang ingin mendapatkan rumah mereka tapi melalui cara yang berbeza. Ada yang membuat pinjaman, ada yang membeli rumah dan bayar secara on the spot, dan ada juga yang beli rumah dan bayar secara ansuran. Jadi, mereka yang beli rumah dan memohon pinjaman daripada pihak bank untuk menyelesaikan bayaran kepada pemaju, jadi banyak bank yang tawarkan perkhidmatan pinjaman lah. Salah satunya yang kita akan tengok pada hari ini ialah pinjaman perumahan yang ditawarkan oleh pihak Maybank. Jadi pihak Maybank dah telah tawarkan banyak produk yang berkonsepkan, ada juga yang berkonsepkan Islamik. Jadi kalau kita boleh tengok yang siapa-siapa yang ingin membuat pinjaman perumahan home financing, boleh buka dekat aplikasi mybank2u.com.my. Jadi kalau kita tengok di bahagian sini, ini ialah laman utama MyBank to You lah, MyBank to You. Jadi siapa yang nak tengok ke bahagian home financing boleh pergi ke bawah sekali dan kita pilih di bahagian home loan atau financing. Kita tekan yang ni akan timbul lah dia punya maklumat-maklumat yang kita perlukan. Ini di antara maklumat yang mereka pihak MyBank tawarkan lah. So untuk orang yang pertama kali nak beli rumah ataupun untuk memohon pinjaman, boleh pergi dekat bahagian first time buying a home. Okay, tekan dekat sini. Jadi kita akan tengoklah. Ini di antara syarat dan untuk memohon pinjaman perumahan dan macam mana tentatif ataupun jalan kerja cara MyBank uruskan kita punya pinjaman perumahan. Okey. Jadi kita tak payahlah risau sangat dan kita boleh dapat maklumat tu secara lebih terperinci dan kita boleh dapat maklumat secara awal sebelum kita membuat pinjaman perumahan. Jadi kalau kita tengok step yang mereka bagi ni ataupun cara mereka berurusan dengan peminjam ialah yang pertama mencari rumah yang sempurna. Jadi ini di antara beberapa soalan lah bila kita ni nak buruh hartanah. Kita akan tanya pihak bank macam mana, di mana saya nak tinggal, ataupun pihak bank akan tanya kepada kita ah, kalau kita nak cari hartanah ataupun kita nak cari rumah. Ini di antara soalan yang pihak bank akan tanya lah. Jadi yang pertama, soalan yang akan mereka tanya di antaranya lah, di mana saya mahu tinggal. Yang kedua, apa yang saya mahu dekat-dekat kawasan tu. Yang ketiga, jiran macam mana yang kita nak. Dan yang keempat, berapa bayaran bulanan yang kita mampu bayar. Dan yang kelima, adakah kita ni nak beli rumah baru atau rumah menengah atau rumah yang subside. Ini di antara soalan-soalan yang akan ditanya oleh pihak bank lah. Untuk kita dapatkan pinjaman perumahan dan kita dapatkan supaya kita boleh dapatkan rumah kita yang lebih ideal lah. Okay. Yang kedua, yang ni ialah simpanan untuk bayaran muka. Jadi bila kita dah tahu belanjawan kita, kita kena jimatkan kira-kira 10% daripada harga hartanah untuk bayaran muka ataupun bayaran pendahuluan. Jadi kalau kita nak lebih mudah, pihak Maybank telah sediakan kalkulator untuk kita memikirkan belanjawan kita dan gunakan macam mana kita boleh simpan dan kita boleh bayar balik tak menggunakan kalkulator. Jadi kita kalau dia bagi kalkulator ni supaya kita boleh kira, supaya kita boleh tahu adakah kita mampu ataupun tidak mampu untuk kita membuat pembayaran pendahuluan. Okey. Ini di antara dia punya ni lah. Ini di antara kalkulator dia lah, dia punya maklumat yang ada dalam kalkulator yang dia bagi ni. Okey. Jadi kita kembali ke slide tadi. Kita tengok dia punya tentatif yang seterusnya, dia punya step yang seterusnya. Step yang ketiga iaitu tempahan dan menjaminnya. Jadi lepas kita dah buat dua step yang tadi, kita akan buat yang step yang ketiga iaitu
bila kita dah temui tempat yang strategik, tempat yang tepat, tempat yang betul-betul yang kita rasa boleh memenuhi kehendak dan keperluan kita, kita boleh buat kita boleh membuat tempahan dengan ejen hartanah. Jadi iuran tempahan biasanya 2 hingga 3% daripada harga hartanah. Bergantung kepada tempat jugalah, bergantung kepada ejen hartanah itu sendiri. Jadi setelah ditempuh, kita sebagai yang nak beli rumah ni, kita mempunyai kira-kira 2 hingga 4 minggu untuk mendapatkan pinjaman daripada pihak bank. Ini di antara dia punya step lah ataupun dia punya tentatif bila kita nak meminjam buat membuat pinjaman bank. Okey, yang ni seterusnya kita tengok pada step yang keempat, iaitu memilih dan memohon pinjaman. Bila kita dah jumpa, kita dah menemui pinjaman perumahan yang ada. Tapi sebelum tu saya lupa nak kata abang. Dekat step yang ketiga ni, kalau kita nak tengok kita dah buat tempahan dengan ejen hartanah dan kita sementara kita nak dapatkan 2 hingga 4 minggu untuk dapatkan pinjaman daripada pihak bank, kita dah boleh pilih apa jenis loan yang kita nak. Kalau kita tekan tadi, butang hijau tadi, kita boleh tengok sini dia dipaparkan home loans atau financing. Jadi ada banyak produk-produk yang mereka tawarkan, di antaranya seperti skim pinjaman kredit perumahan SJKP. Lepas tu kita ada Maybank London Residential Home Financing. Okay. Lepas tu kita ada cabutan semula tunai pantas. Dan mereka juga menawarkan Maybank Home to You, kemudahan lukis semula untuk peminjam pinjaman rumah, Maybank Maxi Home Easy, Maxi Home skim rumah pertama saya, pelan pemilikan rumah House K, pembiayaan Together rumah dan pembiayaan rumah tambah reno. Pinjaman Maxi Home Flexi, pembiayaan Medico, pembiayaan harta luar pesisir mata wang asing I, dan juga pembiayaan perumahan murabahah komoditi I. Jadi ini di antara produk-produk yang mereka tawarkan. Ada yang berkonsepkan konvensional dan ada juga yang berkonsepkan secara syariah. Jadi ini di antara contoh pinjaman perumahan yang menggunakan konsep syariah. Mereka menggunakan konsep prinsip murabahah. Jadi ini antara faedah lah yang kita boleh tengok di antara salah satu produk yang ditawarkan. Ini adalah produk yang ditawarkan berdasarkan konsep patuh syariah. Jadi sesiapa yang nak buat pinjaman perumahan boleh tengok dekat bahagian-bahagian ni, boleh tengok apa jenis produk yang ditawarkan oleh mereka dan kita boleh pilih berdasarkan kemampuan kita dan kesesuaian kita lah, kerana kita yang lebih tahu. Jadi kita kembali dekat slide tadi. Selepas kita dah settle step yang ketiga ni, okay, kita akan tengok pula dekat step yang keempat. Step yang keempat ni iaitu memilih dan memohon pinjaman. Jadi bila kita dah jumpa pinjaman rumah yang kita nak, ini di antara benda yang kita kena lakukan sebagai pemohon pinjaman. Iaitu yang pertama, semak kelayakan kita dengan alat berguna yang digunakan yang telah diberikan oleh Maybank. Sediakan NRIC, penyata pendapatan dan borang tempahan anda. Yang ketiga, isi pinjaman permohonan atau mohon dalam talian dengan home to you untuk menikmati kelulusan segera. Dan yang last kali iaitu pilih insurans rumah kita dan jawab soal selidik kesihatan dengan jujur untuk mengelakkan sebarang isu dengan insurans rumah kita. Jadi ini di antara step ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Maybank sebelum kita memohon pinjaman ataupun memilih pinjaman. Jadi step yang kelima ini iaitu menerima pinjaman. Okey, tadi kita dah mohon pinjaman dan kita telah isi pun data-data yang diperlukan oleh pihak bank sebelum pihak bank memberikan pinjaman. Jadi step yang kelima ni iaitu ketika kita menerima kita punya pinjaman. Okey. Jadi apa yang dimaklumkan iaitu bank boleh mengambil masa 1 hingga 3 hari untuk mengembalikan keputusan mengenai permohonan anda.
Jika anda telah memohon dengan MyBank, anda boleh menjejaki permohonan anda melalui laman web MyBank to You. Sebagai alternatif, anda boleh menghubungi wakil gadai janji MyBank anda yang ditugaskan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan. Sebaik sahaja ia diluluskan, anda akan mendapat surat tawaran. Anda boleh mendatanganinya secara digital atau menetapkan janji temu dengan bank untuk menandatanganinya sendiri. Okey. Jadi ini ialah prasyarat ataupun syarat-syarat yang ditetapkan bila kita telah pun menerima pinjaman daripada pihak MyBank. Okey, step yang seterusnya iaitu step yang keenam, iaitu menandatangani dengan peguam. Jadi peguam yang telah dilantik, yang kita lantik akan menyediakan dokumen pinjaman untuk kita tanda tangani. Jadi kita perlu pergi ke pejabat mereka untuk tanda tangan kertas yang telah pun siap. Jadi bayaran peguam biasanya 3 hingga 5% daripada harga hartanah. Dan ingat, kita juga boleh mengetepikan 1 hingga 4% untuk duit stamp. Jadi kita boleh pilih untuk membayar yuran ni terlebih dahulu atau kita tambahkan dalam pembiayaan rumah kita. Jadi kita boleh semak yuran lain yang termasuk dalam permohonan pembiayaan kita dengan kalkulator bergunakan bank, iaitu ini kalkulator yang mereka sediakan untuk kita semak yuran dan juga untuk mengira lah pembiayaan kita dan juga yuran kita. Okay. Jadi step yang ketujuh, selepas kita telah kira semua tu, step yang ketujuh iaitu mendapatkan pemeriksaan kesihatan anda untuk insurans rumah. Jadi bila kita memohon insurans rumah, kita akan isi soal selidik kesihatan yang bertanya tentang tabiat harian kita, senaman, diet dan sejarah perubatan kita. Jadi bergantung kepada keputusan, kita perlu mungkin perlu membuat pemeriksaan untuk memastikan kita layak mendapat insurans rumah yang telah kita pilih. Jadi sebuah klinik yang dilantik oleh syarikat insurans akan menghubungi anda untuk membuat temujanji. Jadi ini adalah syarat sebelum kita mendapatkan insurans rumah, kita mestilah membuat soal selidik kesihatan dan tempat untuk kita buat soal selidik kesihatan ni akan ditentukan oleh syarikat insurans itu sendiri. Okay. Dan step yang ke-8 iaitu menunggu pembayaran. Okey. Memandangkan semuanya telah ditandatangani dan dicop, jadi kita hanya perlu menunggu pemberitahuan SMS yang memberitahu bahawa dana pertama kita telah pun dibayar. Jadi sebaik saja kita dapat SMS tu ataupun mesej tu, kita dah boleh mula membayar ansuran kita. Okey. Bergantung kepada perjanjian kita dengan pihak bank tu lah. Okey. Dan yang ke-9 iaitu mengumpul kunci anda. Jadi apabila rumah baru kita dah siap, pembangun ataupun pemaju akan menghubungi anda untuk mengambil kunci anda. Pastikan untuk memeriksa harta anda, sebarang kecacatan yang ditemui hendaklah dilindungi oleh waranti pemaju. Jadi apa yang perlu kita cek bila kita dah dapat kunci rumah, iaitu yang pertama, ada 3 benda yang kita perlu cek. Yang pertama, periksa paip dan elektrik. Yang kedua, periksa dinding dan kemasan. Dan yang ketiga, tandakan sebarang kecacatan yang perlu kita beg. Okay? Ini adalah 3 benda utama yang perlu kita cek bila kita dah dapat kunci rumah. Dan step yang terakhir iaitu rumah baru anda sedia untuk anda. Jadi kita boleh pilih sama ada untuk berpindah ke rumah tersebut dengan segera ataupun ubah suai hartanah untuk mengubahnya menjadi rumah idaman anda. Okay, bila kita dah dapat rumah baru kita, dah settle semua step, itu bergantung kepada kita lah sama ada kita nak duduk di rumah tu secara on the spot ataupun kita nak ubah suai sikit lah, untuk ubah suai sikit supaya sesuai dengan keinginan kita lah ataupun rumah impian yang kita idamkan. Okay, ini di antara step-step. Jadi ini di antara step-step yang kita boleh tengok bila kita buat pinjaman perumahan, dan saya telah pun tunjukkan bagaimana untuk membuat pinjaman perumahan dan juga produk-produk yang ditawarkan oleh pihak Maybank. Okey. Jadi kalau kita boleh tengok, pihak Maybank telah menawarkan banyak
produk yang berkonsepkan uh, konvensional dan juga syariah. Jadi bergantung kepada kita untuk pilih dan tentukan sama ada kita nak membuat pinjaman perumahan berkonsepkan konvensional ataupun secara syariah. Jadi kita boleh tengoklah faedah-faedah yang ditawarkan oleh pihak Maybank. Kita boleh tengok faedah-faedah produk yang mereka tawarkan, okay? Supaya kita dapat membuat pinjaman perumahan dan tidak terbebanlah ketika membuat pinjaman perumahan. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Semoga kita dapat berjumpa lagi, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.